Saya akan upload. Kalau sempat hari ini saya akan buat. Okey, baik. Kita sambung semula. Jadi tadi saya sebut bahawa al-mizanus sarfi, dia ni adalah sama dengan yang kita pelajari baru ni yang dipanggil sebagai al-waznu. Al-waznu, wazan, kan, pattern fi'il itu ataupun pattern perkataan tersebut. Jadi mizan sarfi, mizan ni daripada perkataan al-waznu juga yang bermakna kalau literally it means timbangan dia lah, alat yang menimbang. Tapi di sini yang kita gunakan sebagai alat yang kita nak ukur. Alat yang kita nak ukur pattern perkataan tu macam mana. Mudah cerita bentuk pattern perkataan tu lah. Dan dia akan berasal, dia ni berasal ataupun kita akan gunakan 3 huruf yang kita dah lihat baru ni, iaitu huruf fa, ain dan juga lam sebagai kata dasar. Jadi fa, ain, lam tu akan menepati perkataan ataupun huruf asal pada perkataan, dan sekiranya ada huruf-huruf tambahan, kita tambah saja ya pada wazan tersebut. Baik, jadi al-mizanus sarfi. Manakala perkataan sarf pula merujuk kepada ilmu sarf sebagai pasangan kepada ilmu nahwu. Jadi nahwu yang saya dah sebut hari itu, nahwu merupakan perbincangan tentang ayat. Kita nak bina ayat, mana fi'il dia, mana fa'il dia, kan, mana maf'ul bih dia, mana mubtada, mana khabar. Okey, nak bariskan hujung dia bagaimana. Itu adalah perbincangan ilmu nahwu. Tetapi sarf dia lebih kepada perbincangan tentang perkataan. Bagaimana cara nak membunyikan perkataan tersebut. Nak membaca ataupun nak menukar perkataan daripada satu perkataan kepada bentuk perkataan yang lain. Itu semua di dalam pelajaran sarf. Jadi al-mizanus sarfi, mudah nak faham, adalah merujuk kepada wazan lah yang kita belajar baru ni. Jadi dalam pelajaran hari ini kita akan lihat wazan-wazan lain ataupun mizan, ataupun macam mana nak mengenal mizan ataupun wazan untuk perkataan-perkataan selain dari perkataan yang kita dah pelajari baru ni untuk fi'il, kan. Ya, ni contoh-contoh lain kerana perkataan Arab ni dia dibina ataupun dia dibentuk berdasarkan kepada wazan. Ya, jadi dengan mempelajari wazan ini nanti kita akan boleh membina perkataan-perkataan lain. Yang pertama. Yang kedua, kita boleh memahami, kita boleh meneka ataupun mengagak apakah maksud perkataan ini berdasarkan kepada wazan yang digunakan tanpa kita nak merujuk kepada kamus lagi. Baik ya? Baik. Sekarang ni kita lihat terus kepada al-amsilah. Iqra al-amsilah al-atiyah. Iqra al-amsilatil atiyah. Al-misalul awal, fataha Khalidun al-baba. Fataha Khalidun al-bab. Khalid telah membuka pintu. Ya. Jadi sekiranya kita lihat pada, kita hanya fokus pada perkataan yang bergaris. Perkataan yang bergaris saja. Jadi perkataan contoh yang pertama, perkataan fataha, ini adalah fi'il. Jadi untuk fi'il ni kita dah belajar dah. Boleh beritahu saya, apakah wazan untuk fi'il ini? Untuk perkataan fataha. Berdasarkan berdasarkan pelajaran lepas, kita tahu bahawa fataha wazan dia adalah fa-a-la. Dan baris mesti kita ikutkan ya. Okey, jadi itu adalah wazan dia lah, ataupun yang juga dipanggil sebagai mizan sarfi. Tajuk hari ini. Okey, itu yang pertama, fataha. Baik. Kita lihat perkataan yang kedua, al-misalu tsani. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Pintu itu apa makna maftuh? Kalau kita lihat perkataan maftuh ini ada huruf fa, ada huruf ta dan juga ada huruf ha yang berasal dari perkataan fataha tadi, kan. Jadi tapi dari segi bentuk dia telah berubah. Wazan dia dah berubah, pattern dia dah berubah. Jadi dia akan bertukar makna. Kalau tadi fataha makna buka, fi'il, kan, telah membuka. Tetapi apa makna maftuh? Jadi dengan kita mengenal pattern ni nanti boleh kita agak apa makna maftuh. Baik, sebelum saya nak berikan makna dia, apakah wazan dia? Boleh tak kita cuba dapatkan apakah wazan maftuh? Ingat ya, wazan tu bergantung kepada fa, ain, lam. Tapi sekiranya ada huruf tambahan, kita tambah huruf yang sama. Kita tambahlah huruf tersebut pada wazan dia. Kalau ada huruf mim, tambah huruf mim. Kalau ada huruf lam, tambah huruf lam. Selain daripada fa, ain, lam. Baik, boleh siapa cuba ni? Maftuh. Apa wazan dia? Maf'ul. Maf'ul. Okey, kita lihat maf'ul. Betul tak? Maf'ul. Okay, tadi kita dah sebut bahawa kata dasar dia adalah fa, ta dan juga ha. Betul
Fa, ta, ha. Jadi kita padankan. Fa itu berada pada tempat apa? Fa fi'il lah ya. Fa. Apa lagi kata dasar dia selain daripada fa? Ta. Ta berada pada tempat ain lah. Huruf yang kedua kan, ain, betul? Ha berada pada tempat lam. Jadi 3 huruf tu huruf yang asas. Fa, ta, ha, fa, ain, lam. Baik. Jadi huruf asas kita dah dapat. Sekarang ni kita lihat apa dia huruf tambahan yang ada. Huruf tambahan yang ada di sini adalah huruf mim. Huruf mim. Jadi apa saja huruf yang kita tambah pada perkataan itu, kita tambahlah pada wazan dia. Tambah saja mim. Tambah saja mim. Dan apa lagi yang ada tambahan di situ? Yang ada tambah di situ adalah huruf waw. Huruf waw. Jadi huruf waw itu pun kita akan tambahkan pada wazan dia. Ya, tambahkan pada wazan dia. So, setelah kita selesai tambahkan huruf-huruf tambahan itu, baris dia ikutkan baris. Jadi ma, di sini pun ma. Fa baris sukun, fa di atas pun baris sukun. Kemudian ta baris dhamma, ain baris dhamma, dan ha yang ujung tu itu tak jadi masalah. Kerana ha yang ujung ni dia bergantung kepada nahwu dia nanti. Bergantung kepada kedudukan di dalam ayat. Boleh jadi hon, boleh jadi hal. Jadi yang hujung ni tidak ada masalah. Yang penting yang depan. Jadi apakah wazan untuk maftuh? Wazan dia adalah maf'ul. Itu yang pertama kita kenal wazan. Baik. Seterusnya tadi saya dah sebutkan dengan mengenal wazan kita boleh meneka makna dia. Jadi akan datang akan ada satu topik pelajaran yang dipanggil sebagai isim maf'ul. Perkataan yang menggunakan wazan maf'ul. Jadi apa-apa sahaja perkataan yang menggunakan wazan ini, makna umum dia adalah yang dilakukan, yang dibuat, artinya dilakukan terhadapnya. Contohnya fataha, apa makna fataha tadi? Kata buka kan? Buka. Bila dia menjadi maf'ul, makna dia dibuka, yang dibuka, benda yang dibuka. Jadi apa-apa sahaja perkataan yang wazan dia maf'ul, maknanya yang dilakukan terhadapnya. So kalau buka, dibuka. Itu salah satu cara untuk kita memahami makna perkataan mengikut wazan-wazan tertentu. Maftuh. Saya berikan satu contoh lain. Contoh yang lain, saya kata kalimah, ini contoh lain tetapi mengikut wazan maf'ul juga ya. Baik. Contoh lain perkataan ma'kul. Ma'kul. Sekiranya kita lihat perkataan ini, ma'kul wazan dia sama dengan maf'ul. Iaitu ada mim kan. Apa kata dasar dia? Ma'kul. Akala. Akala ya, betul ya. Alif, kaf, lam. Itu kata dasar dia. Akala. Jadi kita tahulah akala bermakna makan. Okay. Jadi akala bermakna makan. Sekarang ni apabila kita tukar perkataan akala kepada bentuk ma'kul, iaitu bentuk maf'ul, apa makna dia? Dimakan. Dimakan. Nampak? Dengan mengenal dengan tahu apa maksud pattern tertentu, kita boleh mengagak lah. Kita boleh mengagak apakah makna perkataan yang kita jumpa tanpa lagi perlu kepada melihat kamus. Okey, itu antara faedah kenapa penting tajuk wazan, mengenal wazan dan kata dasar dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Al-babu maftuh. Jadi pintu itu dibuka. Dibuka, terbuka. Ulanglah nak terjemah bagaimana. Al-babu maftuhun. Baik. Itu kalimah yang kedua. Al-kalimatu salisa, kita lihat perkataan yang kedua ataupun perkataan yang ketiga di sini, kalimah alama. Alama. Allamal abu banatihi. Allamal abu banatihi. Allama bermakna, apa makna? Apa makna allama? Dan apa kata dasar dia? Allama. Fa'ala. Fa'ala. Okey, wazan dia fa'ala, betul. Fa'ala. Fa'ala, itu wazan dia. Itu mizan sorfi dia lah ya, betul. Kerana ain, kata dasar dia adalah ain, lam dan juga mim. Okey, tapi apa makna alama? Asalnya adalah alimah. Jadi bila wazan itu bertukar, makna dia akan bertukar. Alimah maknanya mengetahui. Alimah makna mengetahui. Sekarang ni daripada perkataan alimah, kita tukar perkataan itu kepada wazan fa'ala. Fa'ala ni selalunya maknanya dia akan menyebabkan pihak lain. Kalau alima tadi maknanya tahu, dia tahu.
Bila kita tukar kepada wazan fa'ala, dia akan menyebabkan orang lain tahu. Dalam erti kita lain, allama bermakna mengajar. Nampak ya? Ada beza antara makna. Alima tahu, allama menyebabkan orang lain tahu, mengajar. Okey. Kita cuba contoh yang lain. Apa lagi? Perkataan yang serupa dengan alima, allama ni. Okey, contoh lain. Kita ada perkataan fi'il darasa. Apa makna darasa? Belajar. Duduk jalasa. Duduk jalasa. Darasa belajar, betul. Darasa belajar. Okey. Sekarang ni saya nak tukar daripada darasa, saya nak tukar kepada wazan fa'ala. Apa perkataan baru kita? Darrosa. Darasa, betul. Darasa. Baik, sekarang ni kita dah ada perkataan baru. Darasa, belajar. Darasa, makna lain. Tapi tadi kita dah ada makna umum untuk perkataan fa'ala. Tadi saya sebutkan fa'ala itu menyebabkan pihak lain belajar. Kalau alima tadi menyebabkan pihak lain tahu. Jadi kalau darasa menyebabkan pihak lain belajarlah. Ya. Tapi apa makna dia? Makna dia mengajar. Mengajar. Jadi kita nampak ada perbezaannya. Darasa belajar, darasa dia menyebabkan pihak lain belajar. Artinya dia mengajar. Jadi itu antara makna wazan lah. Kalau nak cerita wazan ni, makna-makna yang kita boleh fahami itu ada pelajaran lain. Jadi saya di sini cuma nak tunjukkan lebih kurang lah. Kenapa pentingnya untuk kita mengetahui wazan ni sedikit. Okey, jadi allama al-abu banatihi. Abu, al-ab, bapa itu telah mengajar anak-anak perempuannya. Banat, anak-anak perempuan. Baik, itu allama, wazan dia adalah fa'ala. Naam. Perkataan yang seterusnya, Abdur Rahmani mu'allimun mumtazun. Abdur Rahman adalah mumtaz, cemerlang. Mu'allim. Okay, apa makna mu'allim? Guru. Cikgu. Kalau kita lihat kalimah mu'allim ni, apa kata dasar dia? Alima juga kan? Ain lam mim, betul. Iaitu perkataan mengajar, belajar tadi ya. Belajar. Jadi mu'allimun, ni dari perkataan mengajar. Bila ada mim kat depan tu, bila perkataan wazan dia ada mim, antara makna dia mim pada depan, antara maknanya merujuk kepada orang. Orang yang buat sesuatu. Jadi orang ni buat apa? Orang ni buat apa? Kena lihatlah pada fi'il dia. Fi'il dia apa? Bukan alima tetapi allama, ada sabdu kan. Ya, jadi di situ makna mengajar tadi. So orang yang mengajar itu yang kita terjemah dengan makna guru. Jadi muallim bermakna guru, orang yang yu'allim, yang mengajar. Okey, itu dari segi makna. Sekarang ni kita nak wazan dia. Apakah mizan sarfi dia ataupun wazan untuk muallim? Mufa'ilu. Apa dia dapatkan? Mizan sarfi untuk muallim. Kata dasar ain lam mim mufa'lim kurang tepat. Mufa'ilu. Okey, kita padankan. Jadi tadi kita dah tahu huruf asal dia adalah ain. Jadi ain itu adalah huruf fa dia. Lam itu adalah huruf ain dia. Manakala mim itu adalah huruf lam dia. Okey ya, itu dah dapat. Jadi apa yang perlu kita tambah? Huruf mim. Itu adalah huruf tambahan. Jadi tambah pada huruf mim. Baris dia, bariskan mengikut fi'il. Jadi wazan dia adalah mufa'ilun ataupun mufa'il. Boleh ya? Jadi itu adalah mizan sarfi untuk mu'allim. Mu'allim, mufa'il. Okey, jadi mu'allim bermakna cikgu, guru. Perkataan seterusnya, kalimat rakam khamsah, kasara. Al-waladu al-ka'sa. Kasara, okay, ada siapa ingat tak makna kasara? Baru ni kita dah belajar perkataan ni. Kasara. Kasara bermakna telah memecahkan ataupun telah mematahkan, mengikut konteks. Jadi al-waladu kasaral ka'sa, budak itu telah memecahkan al-ka's. Al-ka's bermakna ka's ni dia cup. Boleh makna cawan, boleh makna piala.
piala sukan tu kan dia dipanggil kas juga. Cawan yang kita minum tu pun dipanggil kas juga. Jadi ikut konteks lah. Budak itu telah memecahkan cawan. Baik, jadi apa wazan? Yang ni senang. Ini mudah. Apa wazan kasara? Fa'ala. Fa'ala mudah. Yang ni dah kita dah belajar itu. Tak ada masalah. Kasara. Okey. Di sebelahnya, kalimah inkasara. Ini pun kita dah belajar itu. Inkasara azujajul ghurfah. Inkasara zujajul ghurfah. Inkasara, kalau ini pun berasal dari perkataan kasara tadi. Ada tambahan alif dan juga nun. Jadi apakah wazan dia untuk inkasara? Infa'ala. Infa'ala. Betul ya, kerana kita tahu dasar dia fa, ain, lam. Dah tahu dasar, oh nampak ada huruf tambahan. Tambahlah huruf tambahan itu iaitu alif dan juga nun. Baris ikut baris dia. Infa'ala. Infa'ala, inkasara. Apa makna infa'ala? Ni pun satu lagi wazan yang selalu jumpa. Jadi apabila ada perkataan infa'ala, ada tambahan alif nun, dia merujuk kepada makna pasif. Kalau kasara tadi, dia memecahkan. Bila makna inkasara, pecah ataupun dipecahkan. Maknanya dia pecah lah. Siapa yang pecahkan, kita tak tahu. Inkasara zujajul ghurfati. Kaca bilik itu telah pecah. Jadi maknanya dia bertukar sedikit daripada memecahkan kepada pecah ataupun dipecahkan. Ya, jadi mana-mana fi'il akan datang, sekiranya kita jumpa fi'il yang berada alif nun di hadapan dia, itulah makna dia. Maknanya dia telah berlaku sesuatu kepadanya. Berlaku apa? Lihat dari kata dasar dia. Kasara, inkasara. Maknanya apa yang berlaku telah pecah. Contoh lain. Kalau kita ada fi'il fataha. Fataha bermakna buka. Fataha bermakna buka. Tukar kepada bentuk infa'ala. Apakah fi'il baru kita? Infataha. 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 Okey, betul? Itu adalah fi'il baru kita. Infataha. Dari segi makna umum tadi kita kata sekiranya dia bentuk dia in, ada alif nun. Infataha, dia berubah daripada buka kepada makna pasif kan. Jadi apa nak terjemah infataha di sini? Telah dibukakan. Dibukakan ke ataupun dia terbuka ke, bergantung kepada konteks ya. Kalau dalam contoh yang kita pelajari baru ni, infataha az-zahra, infatahat az-zahra, bunga itu takkan nak terjemah buka kan, bunga itu kembang lah maksud dia. Baik, itu perkataan lain untuk wazan inkasara. Inkasara zujaju al-ghurfah. Baik. Tapi yang makna-makna yang saya sebutkan itu tidak termasuk dalam silibus kita, itu lebih kepada maklumat tambahan lah. Yang dalam silibus kita ni lebih kepada basic dia, nak mengenal apakah wazan, itu dulu. Baik. Yang ke-7. Al-misal as-sabi' istaghfaral mu'minu rabbahu. Istaghfaral mu'minu rabbahu. Orang beriman itu Tuhannya. So apa yang orang beriman tu lakukan ataupun dia buat? Istighfar. Istighfar, okey. Apakah wazan dia? Ini pun dalam senarai wazan yang kita dah belajar baru ni. Istaf'ala. Istighfar wazan dia adalah istaf'ala. Betul. Nak pastikan betul atau tidak? Apa kata dasar dia? Ghafara, betul ya. Jadi kita nak pastikan betul ke ghafara ni kata dasar. Rujuklah kamus. Ada tak perkataan ghafara? Sekiranya ada, betul lah dia kata dasar dia. Jadi itu cara mudah. Ghafara kata dasar, jadi padankan dengan fa'ain lam. Fa'ain lam. Jadi kita nampak di situ tambahan dia adalah huruf alif, sin dan juga huruf ta. Kan? Dan kita bariskan. Istaf'ala. Jadi wazan kita adalah wazan istaf'ala. Sama dengan pelajaran kita baru ni kan, wazan istaf'ala. Jadi apa makna istighfar? Kalau jadi sekarang ni kita tak tahu apa makna istighfar. Katalah kita tak tahu apa makna istighfar. So kita rujuk kepada perkataan ghafara. Apa makna ghafara? Ghafarallah. Ya? Taubat, minta ampun. Itu yang makna yang ni. Tapi makna asal untuk ghafara. Ghafarallah. Allah buat apa? Ghafarallahu al-muslim. Ampun. Mengampunkan. Itu makna asal dia. Okey, syukran. Naam. So ghafara bermakna mengampunkan. Mengampunkan. Bila satu fi'il itu bertukar kepada bentuk istaf'ala yang ada alif sin ta ini antara makna dia. Dia akan bertukar kepada makna dia minta sesuatu.
Jadi kalau tadi ghafara bermakna mengampunkan, bila ada alif sinta dia minta dia minta apa? Pengampunan. Pengampunan. Dia minta untuk diampunkan. Itu antara makna lah ya. Bukan bermaksud setiap kali kita jumpa fi'il yang ada alif sinta mesti makna meminta, tidak mesti. Antara maksud dia meminta ampun. So istighfara meminta ampun. Bukan lagi mengampunkan. Mengampunkan ghafara. Baik. So istighfaral mu'minu rabbahu, orang mukmin itu telah meminta ampun dari Tuhannya. Ini yang kita selalu guna istighfar kan. Astaghfirullah. Itu adalah minta ampun lah tu. Jadi kita kata astaghfirullahalazim kan. Saya minta ampun dari Tuhan yang maha besar. Baik. Istighfara, istighfala. Fi'il ataupun bukan fi'il. Perkataan yang seterusnya. Innallaha ghafiruz dzunubi jami'a. Sesungguhnya Allah itu ghafir. Tak tahu maksudnya. Katalah kita tak tahu lagi. Apa maksud ghafir? Zunub bermakna dosa-dosa. Zunub, dosa-dosa jami'a kesemuanya. Sesungguhnya Allah itu dosa-dosa kesemuanya. Okey, sekarang kita ada perkataan ghafir. Okay, berikan wazan dia. Boleh tak dapatkan wazan? Kata dasar? Ra. Apa dia? Fa'ilu. Fa'ilu. Okey, baik, kita lihat betul atau tidak fa'ilu. Apa kata dasar dia? Rin, fa, ra. Itu kata dasar ya. Jadi padankan dengan fa. Fa ini padanannya adalah ain. Ra itu padanannya adalah lam. Itu disambung. Kemudian kita ada huruf tambahan iaitu huruf alif. Tambahkan huruf alif. Okey. Baris dia ikutkan baris yang di atas. Ra di bawah fa, i dan huruf akhir tu dia akan berubah-ubah lah. Itu tak ada masalah. Huruf akhir tak jadi isu. Boleh bariskan macam mana. Okey, jadi wazan yang kita dapat sekarang ni adalah wazan fa'il. Fa'il. Okey, jadi apa makna fa'il? Makna yang biasa digunakan sekiranya perkataan itu menggunakan wazan fa'il, dia merujuk kepada pelaku. Ini lebih kurang sama dengan tajuk nahwu yang kita belajar fa'il lah itu kan. Fa'il tu artinya orang yang melakukan, pelaku dia. So kalau ada perkataan yang bentuk dia fa'il, macam mana nak terjemah? Pelaku kepada perbuatan fa'ala. Jadi apa perbuatan dia di sini? Ghafara tadi. Kita lihat ghafara bermakna Ampunkan. mengampunkan ya. Okey, mengampunkan. Jadi apa makna ghafir? Mengampunkan. Mengampunkan dia tak ada berubah makna. Tadi kita dah lihat bahawa kalau perkataan itu menggunakan wazan fa'il, dia akan merujuk kepada orang ataupun pihak yang melakukan perbuatan itu. Jadi bila kita kata ghafir, artinya pihak yang mengampunkan. Bukan makna mengampunkan sahaja, tetapi orang yang mengampunkan. Jadi dalam konteks ayat ni sesungguhnya Allah itu adalah yang mengampunkan dosa. Itu dari segi makna, dari segi bahasanya ya orang yang pihak yang mengampunkan. Tapi bila kita baca ayat tu kita tak terjemahlah orang ataupun pihak yang mengampunkan. Kita akan terus terjemah sesungguhnya Allah itu mengampunkan dosa semuanya. Semua dosa. Ya, jadi walaupun kita terjemah dengan makna mengampunkan, tetapi makna asalnya adalah pihak yang melakukan sesuatu. Kerana apa? Kerana wazan dia adalah fa'il. Fa'il. Okay. Saya berikan contoh lain. Kerana wazan fa'il ni kita selalu jumpa. Memang banyak sekali fi'il yang ataupun perkataan yang menggunakan wazan fa'il. Contohnya kita ambil perkataan, saya kata perkataan la'ibun. La'ib. Jadi apakah wazan la'ib? Apa wazan untuk kalimah la'ib ataupun mizan sarfi dia? La'aba. Itu kata dasar dia betul. La'ibah, lam, ain, ba, itu kata dasar. Okey? Dah dapat kata dasar? Tukar kepada wazan. Fa'il. La. Fa. La. Fa- Fa'il. Huruf akhir tu tak apa, tak perlu bariskan. Fa'il. Kita ikut baris yang tengah saja. Kerana yang akhir ni dia bergantung kepada ayat. Ada masanya kita baca la'ibun, ada masa kita akan baca la'iban, ada masa kita akan baca la'ibin. Jadi yang hujung ni tak penting. Yang penting adalah yang di depan sehingga yang sebelum akhir itu. Jadi wazan dia adalah fa'il. Sama dengan wazan yang kita lihat di sini. Dengan wazan tadi fa'il.
Dan tadi dah disebut bahawa fa'il ni maknanya pihak yang melakukan. So ni pihak yang melakukan ataupun orang yang melakukan apa ni? Rujuklah kata dasar. Apa kata dasar dia tadi? Lam, ain dan juga ba. Jadi ada fi'il yang menggunakan kata dasar lam, ain, ba, iaitu fi'il la'iba. Okey, apakah makna la'iba? Jadi siapa tahu makna la'iba? La'iba Main. bermain, betul. So la'iba bermain. Jadi bila kita tukar kepada bentuk ataupun wazan la'ib, boleh tak agak makna dia? Wazan dia fa'il. Yang memainkan. Yang memainkan, yang bermain lah. Okey. Yang bermain. Yang bermain kan. Jadi orang yang bermain. Siapa dia la'ib ni? Player lah. Football player tu kita panggil la'ib. Contohnya kita katakan siapa yang popular tu Mo Salah kan, Muhammad Salah, la'ibu apa Liverpool kan, Mo Salah la'ibu Liverpool. Jadi dapatlah perkataan baru kita ya. So dengan mengenal wazan kita boleh mengagak apakah makna perkataan itu tanpa lagi mengenal. Jadi katalah imagine kita dah belajar 10 wazan baru. Jadi dengan satu perkataan kita kalilah 10, dapat 10 perkataan baru. Kita tahu 100 perkataan kali lagi 10 kan, dapat 100 perkataan baru contoh kan. Jadi wazan itu memang pentingnya untuk kita meneka makna. Baik, lihat fi'il yang seterusnya. Baik, untuk fi'il untuk perkataan yang 1 hingga 8 yang kita dah lihat tadi, semuanya perkataan yang tidak ada bermasalah. Maksud tak ada bermasalah itu adalah fi'il ataupun perkataan yang tidak ada huruf-huruf masalah. Huruf yang dipanggil sebagai hurufu al-illah. Pernah tak dengar perkataan ni ataupun istilah ni dalam kelas-kelas sebelum ni? Huruful illah. Saya rasa ada dalam level 4. Ada siapa ingat lagi huruful illah? Ada 3 huruf. Huruf yang bermasalah. Alif waw ya. Alif waw ya, huruf sakit kan? Ada setengah cikgu dia kata huruf sakit. Huruf alif, waw, ya. Ada setengah dalam setengah literature dia kata weak letters, huruf-huruf yang lemah. Illah. Jadi illah tu kelemahan dia. Huruf lemah lah kita kata. Jadi bila ada alif, waw, ya ni, artinya perkataan tu dia akan mengalami perubahan-perubahan sedikit. Tidak sama seperti yang biasa kita jumpa. Jadi sebagaimana yang kita lihat dalam nombor 9 ni. Jadi bila kita lihat dalam nombor 9 ni ada huruf apa di tengah tu? Ada huruf alif kan? Huruf illah, huruf yang lemah. Jadi apabila ada huruf yang lemah, dia akan mengalami perubahan sedikit. Jadi untuk huruf illah ni, saya akan terangkan sedikit lah. Kita ada fi'il qala. Qalal mu'minu qawlan karimah. Qala bermakna berkata, orang mukmin itu telah berkata perkataan yang baik, perkataan yang mulia. Qawlan karimah. Qalal mu'minu qawlan karimah. Baik. Jadi dia minta kita untuk berikan apakah wazan qala. Apakah wazan ataupun mizan sarfi untuk kalimah qala. Jadi boleh tak kita cuba dulu sebelum saya berikan jawapan dia. Apakah wazan untuk qala? Agaklah tak apa, agak saja. Boleh cuba agak tak? Apakah wazan qala? Fa'ala. 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 Okey, kita letak fa'ala. Okey, ada lagi nak cuba yang lain? Selain fa'ala, ada lagi tak nak cuba? Tak ada? Okey. Cuba kita lihat fa'ala. Betul ke ini adalah wazan untuk qala? Kita padankan. Fa, okey, itu qaf, ain, katalah kita padankan dia dengan alif, lam kita padankan dengan lam akhir, okey. Jadi di situ dah tak ada masalah. Baris dia qaf, fa, lam, okey baris atas, tetapi bila kita lihat huruf alif tu ada baris tak? Tak ada. Kan? Tapi kenapa kita bariskan di sini? Kenapa dia jadi fa'ala sedangkan yang di sini tidak ada baris? Dia bukan qa'ala. Kalau qa'ala, ya, tak ada masalah. Tapi sekarang dia kata qala. Jadi apa kita nak kata? Betul atau tidak wazan ni?
Ada siapa nak cuba? Betul atau tidak? Wazan fa'ala untuk qala. Kalau kita berdasarkan yang contoh-contoh yang tadi, kita padankan dan baris pun kita ikut ya. Tetapi di sini baris dia tak sama. Jadi boleh tak kita kata fa'ala ni merupakan wazan untuk qala? Berdasarkan apa yang kita dah belajar tadi. Tak. Tak boleh ya? Tak boleh sebab kita nampak ada beza. Itu dari segi jawapan yang kita kata tak boleh tu betul. Tapi betul dia separuh saja. Kerana apa? Kerana seperti yang saya nyatakan, dia ada ni huruf illah, huruf yang bermasalah. Jadi apabila kita lihat pada perkataan qala ada huruf alif. Jadi huruf alif ni huruf masalah, huruf illah. Huruf illah ni selalunya dia berasal dari satu huruf lain. Ditukar kepada huruf alif. Contohnya ataupun asalnya apa? Perkataan qala ni asalnya adalah bukan qaf alif tetapi asalnya adalah qaf waw lam. Jadi kalau dulu-dulu bila kita nak rujuk kepada kamus fizikal tu, kita akan bila kita pergi kepada qaf alif lam tak akan jumpa. Memang tak jumpa dalam kamus. Qaf alif lam tak jumpa. Kerana apa? Kerana alif tu bukan huruf asal dia. Huruf asal dia apa? Huruf asal dia adalah qaf waw lam. Jadi bila ada alif saja kita akan tukar kepada waw. Kita cuba tukar kepada waw. Jadi dalam konteks ni perkataan asalnya adalah qawala. Qawala. Itu asalnya. Tetapi orang Arab tak sebut qawala disebabkan adanya huruf waw itu, maka ditukarlah huruf waw itu kepada huruf alif. Itu yang bertukar daripada qawala kepada qala. Itu ya, itu asal dia lah ya. Asal dia. Qawala, qala. Jadi disebabkan asal qala itu adalah qawala, apabila kita nak cari apakah wazan dia, maka kita akan merujuk kepada asal dia. Dia begitu. Bila melibatkan fi'il yang ada harfun illah, alif, waw, ya, kita tak akan gunakan harfun illah. Kita akan tukar harfun illah itu kepada huruf asal dia. Jadi huruf asal ni nak tahu maknanya kena asam. Kalau alif contohnya sama ada waw ataupun ya. Itu huruf asal dia lah. Jadi untuk nak tahu apakah huruf asal, kita kena melihat perkataan-perkataan lain. Dalam contoh ni, qala kita ada perkataan lain qaul. Perkataan yang makna dia hampir sama. Qala bercakap, qaul kata-kata. Kan? Jadi kita lihat di situ qaf ada, lam ada, tetapi ada waw. Instead of alif kita ada waw. Ini salah satu cara untuk kita mengenal. Oh, ni adalah asal dia. Waw itulah adalah asal untuk alif. Jadi apabila kita dah tahu yang qala itu berasal daripada qawala, bolehlah kita dapatkan apakah wazan dia. Jadi kalau fi'il qawala ni kita dah boleh dapat wazan dia. Apa wazan qawala? Fa'ala. Yang kan. Yang ni mestilah fa'ala. Jadi wazan dia fa'ala. Oleh itu wazan untuk qala adalah fa'ala. Jadi fa'ala di sini betul. Cumanya yang kita kata tadi, kita nampak macam tak sama kan? Betul, dia memang tak sama. Tetapi disebabkan adanya harfun illah, kita kembalikan dia kepada bentuk asal dia iaitu qawala, barulah kita dapatkan wazan dia. Maka wazan dia adalah fa'ala. Itu sekiranya melibatkan ada harfun illah ya. Contoh qala. Contoh qala. Baik. Jadi bila ada harfun illah, kita kena agaklah ni apa ni ada waw. Jangan kita buatkan wazan dia fala, tak boleh. Kalau kita kata fala, kita dah tahu wazan mesti berasal dari fa, ain, lam. Jadi bila kita kata fala, mana ain dia? Kita dah hilangkan ain, tak boleh ya. Ain tu mesti wujud. Jadi wazan fala tu tidak betul. Wazan yang betul fa'ala. Baik, jadi qala al-mu'minu qawlan karima. Orang beriman itu bercakap kata-kata yang baik. Baik. Sekarang ni kita ada fi'il yang berasal dari fi'il yang sama. Qul. Dia bertukar kepada bentuk fi'il amar. Qul. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang esa. Kan, dialah Allah yang esa. Okey, apakah wazan untuk perkataan qul? Kalau kita lihat perkataan qul ini, apa yang berlaku? Dah tinggal 2 huruf. Hanya ada 2 huruf. Sedangkan wazan itu mesti 3. Mesti ada fa, mesti ada ain dan mesti ada lam. Jadi dalam kes ni kita nampak mesti ada huruf yang dah dihilangkan. Betul tak? Ada huruf yang dah dihilangkan. Apa huruf yang hilang itu? Jadi kalau kita lihat perkataan qul ni tadi, asalnya adalah qala. Ataupun qawala tadi kan. Yang kita kata qala ataupun qawala itu.
qala. Ataupun asalnya qawala, di mana ada huruf illah, ada huruf illah. Jadi huruf illah ni tadi kita dah lihat dia bertukar, dia boleh bertukar daripada alif kepada waw. Dalam contoh yang lain kita boleh lihat bahawa harful illah ni kadang-kadang dia digugurkan, dia dihilangkan disebabkan dia huruf yang lemah. Jadi ada masanya dia tak boleh digunakan dalam perkataan tersebut, dihilangkan. Begitulah hal dia dalam perkataan qul. Asalnya perkataan qul ini adalah qaf waw lam. Qaf waw lam. Asalnya begitu. Qaf waw lam. Qul. Qul. Jadi sekiranya qul, kita bolehlah padankan fa ain lam kan. Kita boleh padankan begitu. Tetapi masalah dia apa pada qul? Di sini ada dua tanda sukun. Ada dua tanda sukun. Dan ini pantang besarlah dalam perkataan Arab ni, tak boleh ada perkataan yang ada dua tanda mati. Jadi antara cara nak menyelesaikan masalah dua tanda mati ni antaranya adalah dengan menghilangkan, dengan kita dropkan huruf illah sekiranya ada huruf illah. Jadi disebabkan di sini ada huruf illah, maka huruf illah tu kita gugurkan. Sebab itulah perkataan itu bertukar daripada qul menjadi qul. Dia jadi qul. So, jadi sekiranya kita lihat padanan dia tadi, qaf adalah fa dia, waw adalah ain dia, lam adalah lam dia. Kita gugurkan huruf tengah. Apabila kita gugurkan satu huruf pada perkataan, maka kita perlu gugurkan juga satu huruf pada wazan dia. Jadi huruf ain itu kita gugurkan. Kenapa? Kerana dia telah hilang dari perkataan asal. Disebabkan dia ni huruf illah. Oleh itu, apakah wazan qul? Buang ain dia. Jadi apa wazan qul? Ikut saja baris dia. Full. Full lah ya. Wazan dia adalah full. Jadi wazan ni pelik sikit lah. Disebabkan ada harful illah. Jadi begitulah keadaannya. Apabila kita jumpa dengan fi'il ataupun perkataan yang ada harful illah, alif wawiyah, akan ada sesuatu yang kita akan lakukan kepada wazan. Harful illah ni tak banyak. Dia tak banyak. Ataupun perkataan yang ada harful illah ni tak banyak. Jadi kita boleh hafalkan sajalah. Tapi yang penting yang tadi, yang asas. Yang fa, ain dan juga lam itu. Okey. Jadi itu adalah contoh untuk al-mizanu as-sarfi ataupun istilah lain kita guna yang kita gunakan merujuk kepada al-wazan. Baik, setakat ni ada tak soalan untuk al-mizan sarfi, contoh-contoh yang diberikan tadi? So kalau diberikan fi'il ataupun satu perkataan boleh dapat kan? Apakah wazan dia ataupun mizan sarfi dia? Ada soalan? Ustaz, yang nombor 10 tu macam ni kita nak tahu kita kena drop perkataan ke huruf macam tu? Okay. Kenapa kita dropkan dia? Baik. Jadi untuk nombor 10 ni, ni tak masuk dalam silibus kita. Kenapa dia drop ni sebagai maklumat tambahan. Baik. Fi'il ni, dia adalah fi'il apa ni? Fi'il madhi ke mudhari' ke amar? Amar. Fi'il amar kan? Okey, fi'il amar. Baik. Kaedah untuk mendapatkan fi'il amar, ni siapa-siapa yang pernah belajar dengan saya dahulu, saya dah pernah terangkan secara kita dah pernah belajar lah macam mana nak dapatkan fi'il amar kan. Untuk yang belum pernah belajar dengan saya terangkan sedikit Fi'il amar dia adalah berasal dari fi'il mudhari'. Fi'il amar ni dia berasal dari fi'il mudhari'. Itu adalah asal kepada fi'il amar. Contoh, sebelum saya tunjukkan contoh qul tu, saya tunjukkan contoh fi'il yang lain Contoh kita ada fi'il zahaba. Madhi dia zahaba. Mudhari'nya adalah yazhabu. Okey, daripada yazhabu kita nak dapatkan amar. Kalau dulu masa mula-mula belajar, selalunya ustaz-ustazah kita akan suruh hafal saja kan. Zahaba, yazhabu, apa amar dia? Jadi siapa tahu amar untuk zahaba, yazhabu? Zahaba, yazhabu, amar dia adalah izhab. Selalunya orang akan minta kita hafal. Tapi tapi masalahnya sekarang ni adalah fi'il amar ni dalam kamus kadang dia tak jumpa. Kita tak jumpa fi'il amar. Kamus hanya akan menyenaraikan fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Jadi amar ni tidak ada dalam kamus. Kenapa? Kerana amar ni ada formula dia. Kita boleh dapatkan amar sekiranya kita tahu formula. Apakah formula untuk nak dapatkan fi'il amar? Nak dapatkan fi'il amar, dia kena ada beberapa proses. Yang pertama, daripada fi'il madhi tadi, kita
tambahkan satu huruf di depan dia, kita kata baik, kita tambahkan huruf, dia ada beberapa huruf yang perkataan yang boleh diguna, antaranya huruf la yang bermakna jangan. Bukan makna tidak, la yang bermakna jangan. Kita letakkan la dan kita letakkan fi'il tu. Disebabkan amar ni selalunya digunakan untuk awak kan, bukannya dia. Maka fi'il yazhabu tukar kepada dia lah, anta tazhabu. Itu asalnya begitu. Bila ada la, perkataan la jangan ni, ada sesuatu akan berlaku kepada fi'il. Fi'il ini mesti ditukar hukum dia dan hukum ujung dia akan bertukar kepada la tazhab. Barulah makna dia jangan. Sekiranya kita tak tukar, dia akan makna tidak. Itu step yang pertama. Masukkan la dan akan ada perubahan. Perubahan yang umum, yang biasa adalah kita bariskan mati. Step yang kedua, bila dah dapat bentuk tu, kita hilangkan lah la tu. Kita hilangkan dan kita hilangkan huruf ta. Kerana apa? Kerana ta itu adalah huruf mudhari'. Sekarang ni kita nak fi'il amar. Jadi fi'il amar tidak ada ta. Jadi kita tulis apa fi'il dia? Zhab. Ikutkan baris dia. Okey. Bila sampai kepada zhab, boleh tak kita nak baca perkataan ni? Sekiranya kita lihat perkataan ini bermula dengan baris mati. Perkataan Arab dia tak boleh bermula dengan baris mati. Sekiranya ada baris mati, dia perlu ditambahkan satu huruf lain di hadapan dia, iaitu huruf alif. Dan huruf alif tu dibaca dengan i. Izhab. Jadi sebab itulah amar untuk perkataan zahaba, yazhabu, izhab. Okey. Itu untuk fi'il amar yang umum. Jadi yang penting di sini untuk saya sampai kepada kul tadi, yang ni bila ada la, dia akan dibariskan mati. Sekarang ni kita bandingkan dengan kul tadi. Kul yang nombor 10 tu ya. Baik. Kita ada fi'il asal dia qala. Qala berkata, fi'il mudhari' dia yaqulu. Yaqulu. Okey, apakah amar dia? Jadi proses yang sama. Letakkan la. Kemudian tukar kepada awak. Taqulu. Awak berkata taqulu. Kemudian kita nak kata jangan. Bila jangan, bila perkataan la itu bermakna jangan, ada sesuatu akan berlaku kepada fi'il. Iaitu kita bariskan mati hujung dia. Majzum nama dia. Kita bariskan mati. Jadi di sini pun kita akan bariskan mati. Jadi dia akan jadi la taqul. La taqul. Tapi apabila kita lihat perkataan ini la taqul, kita akan lihat ada dua tanda mati. Ada dua tanda mati. Waw bertanda sukun, lam pun bertanda sukun. Perkara ini satu pantang usaha lah dalam perkataan Arab. Tak boleh ada dua tanda sukun. Sekiranya ada dua tanda sukun begini, kita lihat. Sukun ini melibatkan huruf lemah. Huruf illah. Jadi bila ada sukun pada huruf illah, macam mana nak selesaikan masalah dua tanda mati ni? Caranya adalah dengan kita menggugurkan huruf illah itu. Itu sebab dia dipanggil huruf illah, huruf lemah. Boleh digugurkan, boleh dibuang. Huruf yang lain tak boleh dibuang. Kalau huruf ta contoh, ta tak boleh saja-saja nak buang, tak boleh. Tapi apabila waw, alif ataupun ya, boleh digugurkan. Jadi jawapan saya pada Najwa tadi ya. Kenapa digugurkan? Macam mana kita nak tahu huruf tu boleh digugurkan? Apabila huruf itu salah satu daripada huruf alif, waw ataupun ya, huruf illah. Jadi di sini digugurkan, maka dia akan jadi la taqul. La taqul. Barulah betul. Jangan kata. Kita nak kata, jangan kamu kata. Jangan kamu cakap. La taqul. Jangan kata apa-apa. Daripada sini, nak jadikan dia fi'il amar, buangkan la itu dan buanglah huruf ta. So amar dia adalah kul. Boleh tak baca? Boleh. Kerana dia tidak bermula dengan baris mati. Bandingkan dengan izhab tadi, dia bermula dengan baris mati, maka sebab itulah kita tambahkan alif. Tetapi sekiranya fi'il itu dah boleh dibaca tanpa tambah alif, tak perlu tambah alif. Sebab itulah kalau kita lihat fi'il amar ada yang bermula dengan alif, kan? Izhab, iqra, ijlis. Tapi banyak juga fi'il amar yang tidak ada alif. Ini adalah punca dia ya. Jadi kenapa? Jawapan saya kenapa waw itu dihilangkan? Disebabkan dia ini adalah disebabkan dua perkara. Yang pertama adanya bertemunya dua tanda mati ni. Bertemunya dua tanda mati. Yang kedua, tanda mati itu adalah bertepatan pada huruf illah, alif waw ya. Maka sebab itulah huruf illah itu digugurkan. Boleh, Fairuz? Boleh. Boleh ya? Okay, ya. Jadi alif waw ya tu kita hilanglah, kita buangkan. Nanti kita akan jumpa lagi contoh lain ya. Saya akan terangkan lagi.
Okay, ada lagi soalan lain untuk contoh kita tadi? Ada? Okay, tak ada. Baik, sekiranya tak ada, boleh kita lihat pada al-qa'idah. Kaedah dia, al-qa'idah yang pertama, yarji'u, ni sama saja seperti yang saya dah terangkan tadi, so kita just go through sajalah. Yarji'ul mizanus sarfiyyu asasan ila thalathati hurufin asliyah. Dia kata mizan sarfi ataupun wazan tadi kan, dia akan kembali asal kepada asalnya, dia akan merujuk lah. Yarji'u di situ boleh terjemah dengan makna merujuk. Merujuk kepada salasati huruf, 3 huruf. Dia akan always kembali kepada 3 huruf. Jadi makna rujuk yang kita guna dalam nikah cerai, rujuk tu makna kembali lah, raja'ah kan. So dia akan kembali kepada 3 huruf asal, iaitu yang kita dah tahu, hiya, fa, ain, lam. Itu yang pertama, semua orang dah tahu ni, fa, ain, lam ni huruf asal. Jadi untuk wazan mesti guna, mesti ada fa, mesti ada ain, mesti ada lam. Rakam isnan, inda waznil kalimati bil mizani sarfi. Semasa kita memadankan, wazan tu yang kita kata dia punya pattern dia tadi kan, tapi di sini makna kita memadankan. Semasa kita memadankan, kita nak meletakkan wazan untuk perkataan itu bil mizani sarfi, dengan wazan dia. Apa wazan dia? Tuqabilu, ini kaedah dia. Dia kata tuqabilu hurufiha, tuqabilu hurufuhal asliyah bi hurufi fa, ain, lam. Hurufnya yang asal, huruf asliyah, huruf asal iaitu fa, ain, lam tadi mesti sepadan, mesti sama. Mesti tuqabil makna dia merujuk kepada apa? Dengan huruf fa, ain, lam. Jadi ini yang kita dah buat tadi lah. Kalau contoh kataba, ini huruf asal, ini mesti fa, ba, ta mesti ain, ba mesti lam. Itu maksud dia. Tuqabilu hurufiha, huruf wal asliyah bi huruf fa, ain, lam. Ini maksud dia. Ini tuqabilu lan, dia menepati tempat itu. Okay, itu untuk poin yang nombor 2. Poin nombor 3, salasa, tazharul hurufu zaidah. Sekarang ni huruf zaidah. Tadi huruf asliyah, huruf asal fa, ain, lam. Sekarang ni ada huruf yang tambahan, huruf zaidah. Huruf zaidah itu merujuk kepada selain dari fa, ain, lam. Yang kita belajar dalam pelajaran sebelum ni ada 10 huruf tu kan, alif, sa'altumuni, hasin, alif, lam, ta, mim, waw, nun, ya. Itu antara huruf tambahan yang boleh digunakan untuk mengenal pasti apa huruf tambahan. So dia kata huruf zaidah itu mesti dia akan muncul, tazhar, dia akan muncul. Tazharul huruf zaidah fi al-kalimah, pada perkataan itu, inda dhabtiha bil mizani sarfi, apabila kita padankan dia dengan mizan sarfi. Artinya kita ada satu wazan. Contoh kita ada mizan sarfi. Tadi kita ada wazan, antaranya kita dah lihat wazan maf'ul. Mana huruf asal? Fa, ain, lam. Mana huruf zaidah? Mim dan juga waw. So kita nak bina perkataan baru. Daripada maf'ul, contohnya kita ada perkataan kataba yang ni. Kita nak kata kataba, tulis. Maf'ul, yang dilakukan terhadapnya. So kita nak kata yang ditulis. So apa perkataan baru kita? Daripada kataba, tukar kepada maf'ul. Jadi mengikut kaedah nombor 3 ni, dia kata huruf tambahan akan wujud. Huruf kaedah nombor 2 sebelum ni dia kata fa, ain, lam, dia akan merujuk kepada huruf asal. Huruf asal dia adalah kaf, ta dan juga ba. Itu huruf asal. Macam mana dengan huruf tambahan pula? Yang ketiga tu kan, huruf tambahan akan muncul pada perkataan itu. Jadi apa huruf tambahan dia di sini? Huruf mim dan juga huruf waw. So kita tambah sajalah. Huruf mim tambah di depan dia, huruf waw tambah di tengah-tengah tu. Jadi dapatlah perkataan baru kita. Cara baca ikut bacaan wazan. Wazan itu dibaca dengan maf'ul, maka perkataan baru kita dibaca dengan apa? Maktub. Maktub. Jadi dapatlah perkataan baru kita, maktub. So apa makna maktub? Kataba, tulis, maktub. Wazan maf'ul tadi. Orang yang menulis. Orang, dia bukan mana orang di sini. Kalau orang, dia menggunakan wazan fa'il tadi. Fa'il, katib. Itu orang yang menulis, penulis, katib. Writer tu kita kata katibun. Ana katibun, saya penulis.
Ini bukan. Ini apa maksud tadi? Ada siapa ingat tak? Apa maksud wazan maf'ul? Kalau fa'il yang membuat, maf'ul yang dibuat, yang dilakukan terhadapnya. So, kalau maktub yang ditulis. Yang ditulis. Jadi kita kata maktub yang ditulis. Ya, jadi kita kata haza maktubun fil kitab. Benda ni telah ditulis dalam buku. Ya. Jadi ini maksudlah untuk poin nombor 3 dan juga poin nombor 2. Kita padankan huruf asal dengan ain, fa, ain, lam, dan kita padankan huruf tambahan. Apa saja yang ditambah pada huruf asal, kita tambah pada wazan. Begitulah sebaliknya. Apa saja huruf yang ditambah pada wazan dia, ditambah pada huruf asal dia. Ya? Itu adalah poin untuk nombor 2 dan juga nombor 3. Dan poin akhir nombor 4. Poin akhir nombor 4 ni, ini berkait dengan huruf illah tadi. Berkait dengan alif wawiyah. Ini poin untuk khusus untuk huruf illah. Ini khusus untuk yang ada huruf illah. So dia kata apa? Dia kata tuhzaful hurufu minal mizan. Tuhzaf bermakna dibuang. Kita dibuangkan huruf itu daripada wazan. Mizan, daripada mizan. Artinya daripada wazan fa'il lam tu kita buang. Idza maaf ya, ini bukan. Ini bukan berkait dengan huruf illah. Ini boleh diguna untuk semua. Ya, maaf ya. Ini boleh diguna untuk semua. So dia kata tuhzafu al-huruf minal mizan. Dibuang huruf daripada mizan idza hudhifat al-huruful asliyah minal kalimah. Apabila huruf asli daripada perkataan itu dibuang. Huruf daripada mizan dibuang. Apabila huruf asli dibuang. Ini merujuk kepada nombor 10 tadi. Qul. Yang saya pernah jual tanya tadi kan. Yalah, betul. Dia ada melibatkan huruf illah. Betul. Jadi, dibuang. Tadi kita dah lihat asalnya adalah qul kan. Asalnya adalah qul. Ataupun yaqul. Tapi disebabkan ada masalah di mana bertemunya dua tanda mati, maka di sini dibuang. Kenapa dibuang? Kerana dia huruf illah. Jadi apabila ada huruf asal dibuang, pada wazan juga mesti dibuang. Jadi huruf di sini melibatkan huruf ain, dibuang. Jadi sebab itulah wazan dia adalah full, bukannya fu'ul ataupun uf'ul ataupun yang ada fa, ain, lam. Jadi itu adalah yang dimaksudkan untuk kaedah ataupun poin nombor 4. Dibuang huruf daripada mizan apabila ada huruf asal, adapun huruf asal dia dibuang. Jadi huruf asal dia dalam contoh ni waw. Okay. Jadi kaedah ni lebih kurang samalah seperti yang kita dah lihat dalam contoh tadi. Baik. Okey, sebelum kita lihat latihan, ada tak nak tanya apa-apa? Baik. At-tadrib al-awwal. Tadribul awal, zin dia kata. Zin. Zin ni daripada perkataan wazan. Artinya kita berikan wazan. Ataupun dari segi makna literal dia, zin ni maknanya timbang. Zin dia kata. Timbang. Zin hazihi al-fakihah. Timbang buah ini. So, dia kata zin. Zin ini daripada perkataan wazan tadilah. Baik. So zin tu artinya berikan wazan dia. Apakah wazan untuk perkataan yang ada di bawah? Perkataan berikut. Okay. Cuba buat dulu ni. Apa wazan? Di sini tidak ada melibatkan huruf illah. Jadi tidak ada huruf yang akan dibuang. Tidak ada huruf yang dibuang, tidak ada huruf ditukar. Ini ikut saja. Kenal pasti apa kata dasar dia dan apa wazan dia. Baik, cuba dulu. Syahidun, yang bermakna saksi. Orang yang bersaksi. Orang yang menjadi saksi. Syahid. Dia kata. Syahid. Karama, memuliakan. Telah memuliakan. Karama. Mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh. Mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh. Muqabalah, pertemuan. Muqabalah, pertemuan. Ataupun interview pun dipanggil muqabalah juga. Muqabalah. Makhraj, tempat keluar. Makhraj, tempat keluar. Tahakama, menjadikan hakim. Menjadikan seseorang sebagai hakim, sebagai pemutus pada hukum. Naam. Okay. Baik. Dapat tak wazan syahid? Fa'ilun. Fa'ilun.
Okay, kita lihat betul atau tidak. Fa'ilun. Jadi kata dasar dia adalah, mana kata dasar dia? Shin ha Betul. Shin, ha dan juga dal. Ya. Shin ha dal fa'il lam. Jadi shin ha dal yang bermakna bersaksi. Syahida. Ashhadu. Kita kata ashhadu an la ilaha illallah kan, bersaksi, menjadi saksi. So apa makna syahid tadi? Fa'il tadi. Ni makna orang tadi kan. So makna orang yang apa? orang yang mati. Ini bukan yang syahid orang yang mati tu. Kalau syahid orang yang mati tu ejaan dia adalah shin, ha, ya, dal. Di mana wazan dia dah lain. Syahid yang kita kata orang mati syahid kan. Dia bukan syahid ya. Jadi penting untuk kita bezakan di mana vowel panjang, long vowel dia. Kalau di sini long vowel dia pada huruf syahid. Yang di sini long vowel dia pada syahid. Jadi kita silap baca vowel panjang tu akan menyebabkan makna dia bertukar. Syahid bukan makna syahid. Syahid ni betul makna orang yang mati syahid lah. Artinya Tuhan menjadi saksi bahawa dia mati dalam, disaksikan bahawa dia mati dalam perjuangan Islam. Kan? Itu syahid. Tapi ini bukan syahid. Ini syahid. Okey, ingat lagi wazan fa'il tadi. Apa maksud fa'il? Jadi kita bagi contoh. La'ib, katib. Ini pihak yang buat. Pihak yang buat, betul. Pihak yang melakukan. Oleh itu apa makna syahid? Syahidat orang yang bersaksi. Bersaksi, betul. Jadi syahid maknanya pihak yang bersaksi. Saksi lah. Jadi terjemahan dia kita kata saksi dia. Mana syahid? Siapa yang menyaksikan? Siapa yang jadi saksi? Eyewitness kan? Itu kita kata syahidun. Okay, jadi ni wazan dia fa'ilun lah. Okay. Jadi selain daripada kita kenal wazan, kita nak tahu jugalah sedikit ya, apa maksud dia ni kalau wazan dia sekian-sekian. Baik. Karrama. Daripada perkataan karuma yang bermakna mulia. Okay, apakah wazan dia? Berikan wazan dia. Fa'ala. Betul. Yang ni tak ada masalah. Kita tambah saja syaddah ni yang kita belajar baru ni tad'if kan. Fa'ala. Okey. Apa makna karama? Makna perkataan asal dia karuma, dia mulia. Bila wazan dia bertukar daripada wazan yang biasa fa'ala kepada fa'ala, dia akan menyebabkan pihak lain. Artinya perbuatan itu akan berlaku kepada pihak lain. Karuma, dia sendiri yang mulia. Karama bermakna dia memuliakan. Ya, betul. Jadi apabila kita jumpa saja fi'il yang ada wazan fa'ala, kita tahu ini akan menyebabkan pihak lain. Contoh allama tadi kan, dia melibatkan pihak lain mengetahui. So dia mengajar. Karama, bukan dia yang mulia, tapi dia menyebabkan orang lain mulia. Dia memuliakan. Okay? So kita boleh agaklah lebih kurang apa makna karama. Nak pasti, rujuklah kamus. Baik. Yang ketiga, yang kelima, kita lihat bawah dulu. Mujtahidun. Mujtahidun. Okey, wazan dia. Mufta'ilun. Move ke ma? Move lah ya. Mufta'ilun. Jadi kalau nak pastikan, letakkan kat bawah dia. Kalau letak kat tepi takut tak nampak kan. Letak kat bawah. Betul tak? Mana kata dasar ni? Jim. Mana lagi? Jim ha dan. Jim ha dan juga dan. Jahida. Daripada perkataan jahada, jahida. Ataupun juhdun, mana usaha. Daripada perkataan usaha. So, mujtahidun, ni ada kena mengena dengan usaha. Ni orang yang berusaha. Ada mu. Ni antara makna yang kita dah lihat tadi ya. Apabila mim itu, ada mim dan ada mu, baris dhammah, antara maknanya, selalu maknanya bermakna pihak yang buat lah. So, kalau mujtahid, pihak yang yajtahid. Pihak yang berusaha. So, wazan dia adalah apa tadi? Mufta'ilun. Kan? Itu adalah wazan dia. Mufta'il. 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 Baik. Itu untuk yang mujtahid. Seterusnya, muqabalah. 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 Okey, dapatkan wazan dia. Mufa'alah. Mufa'alah. Mim, fa, alif, ain, lam, tam. Okey.
Kita dapatkan fi'il asal dia. Qaf ba lam. Qaf, ba dan juga lam. Okey, betul. Kerana apa? Kerana memang ada fi'il yang berasal dari qaf, ba, lam. Qaf, ba, lam. Qaf, ba, lam. Betul ya. Jadi di sini betul. So, fa, ain, lam tu yang kata, itu yang huruf asal. Mim dan fa, mim, alif dan ta tu yang kita tambah. Okey, jadi pattern dah betul, wazan dah betul. Bariskan. Mufa'ala. Mufa'ala. Baris hujung tak perlu. Kerana baris hujung seperti yang saya dah sebut tadi, dia akan berubah-ubah. Kita tak nak bincang baris hujungnya, yang depan saja. So fi'il dia adalah, wazan dia adalah mufa'ala. Muqabalah bermakna pertemuan ataupun interview tadi. Muqabalah, mufa'ala. Baik. Itu untuk nombor 2 ni, mufa'ala. Nombor 4, makhraj. Makhraj. Apa makna? Maf'ala. Okey, baris hujung ni abaikan. Kita baca baris depan saja. Makhrajun. Jadi dibaca dengan maf'alun ya, ataupun maf'al. Maf'al. Baris huruf akhir tu kita abaikan. Maf'al. Okey, cek betul atau tidak? Kata dasar dia kharajin. Kharaja kan? Betul. Kharaja. Jadi di sini fa, ain, lam dan kita ada tambahan huruf mim, kita tambah saja pada wazan. Baris ikut baris perkataan. Makhraj, maf'al. Okey. Apa makna makhraj? Ini pun satu lagi wazan yang selalu jumpa. Ma. Dia ada ma di depan. Antara makna perkataan yang ada ma, kalau mu tadi antara maknanya apa? Yang buat kan? Antara maknanya yang buat. Kalau ada ma, antara maknanya adalah tempat. Jadi bila ada perkataan tu ada tambahan ma, kita boleh agak makna dia mungkin ni makna tempat. So tempat apa tu? Bila saya kata makhraj, tempat apa? Keluar. Tempat? Keluar. Tempat keluar kan? Makhraj, tempat keluar. Jadi antara contoh penggunaan perkataan makhraj yang kita belajar dalam tajwid. Kita ada makhraj huruf. Kan? Tempat keluar huruf. Sin, mana tempat keluar dia? As. Lidah kan? Huruf ba, mana tempat keluar dia? Ba, bibir. Jadi itu adalah dipanggil sebagai makhraj. Satu lagi yang popular perkataan makhraj ni dalam ayat yang orang Melayu panggil lah. Orang Arab tak panggil. Orang Melayu panggil ayat 1000 dinar. Ingat tak? Ayat yang orang Melayu panggil sebagai ayat 1000 dinar. Ingat. Apa dia ayat dia? Waman yattaqillaha وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya makhraj. Dia akan dapat makhraj. Tuhan akan berikan dia makhraj. So apa makna makhraj di situ? Apa makna makhraj kita tadi? Ini bukan makhraj huruf, bukan. Makna yang asal tadi. Tempat keluar untuk masalah dia. Jadi kalau ada masalah, antara cara nak selesai masalah, bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dua benda yang Tuhan akan beri kalau untuk orang bertakwa ni. Yang pertama, Tuhan akan beri dia jalan keluar. Tempat untuk dia keluar daripada masalah yang pertama. Wa yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan yang kedua, Tuhan akan berikan dia rezeki dari cara yang dia tak sangka-sangka, daripada jalan yang dia tidak sangka. Tiba-tiba ada Tuhan, ada rezeki untuk dia. Itu adalah antara faedah takwa lah. So itu adalah jadi bila makhraj, antara maknanya kita boleh agak makna tempat. Contoh lain untuk makhraj ataupun maf'al, selalu kita jumpa perkataan ni. Saya tak nak bariskan. Okay, baca apa dia? Mal'ab kan. Jadi bila kita baca mal'ab, dia mengikut wazan maf'al. Apa makna mal'ab? Lalu terjemah padang kan. Tapi kalau kita ikut pelajaran kita ni, apa makna dia? Maf'al tadi. Tempat bermain. Betul. Jadi mal'ab tu tak semestinya terjemah padang. Dia bukan mesti padang. Kalau terjemah padang saja tak tepat lah. Tidak tepat. Kerana kalau saya kata mal'ab kuratul qadam, tempat main bola, memang padang lah. Tapi kalau saya kata mal'ab badminton, mal'ab kuratul risha, takkanlah padang kan. Mal'abul aulad, tempat bermain kanak-kanak, playground. Jadi makna dia tu bergantung kepada konteks.
Jadi jangan kita terikat pada makna mal'ab ni mesti padam, tidak. Jangan dengan mengetahui wazan kita boleh fleksibel. Dari segi terjemahan kita fleksibel. Mal'ab ni, tempat apa? La'ibah, tempat bermain. Ya. Jadi itu antara kegunaan wazan ni lagi. Mal'ab, makhraj, tempat makan. Apa dia tempat makan kita? Mat'am. Mat'am, kan kita kata kantin tu mat'am kan. Jadi mat'am tu tak semestinya kantin. Mat'am tu merujuk kepada tempat yang orang guna untuk makan. Kalau duduk asrama tu, dewan makan kita kan, mat'am lah tu. Dia tak semestinya restoran kan, mat'am. Nak pergi kafe, mat'am. Mat'am McDonald, mat'am mamak. Semua tu kita panggil sebagai mat'am, kedai makan, tempat makan. Itu makna asal. Jadi dia ada, dengan mengetahui wazan, kita ada makna asal. Dan dalam ayat, fleksibel. Terjemahlah dengan makna yang sesuai dengan makna dalam ayat. Baik. Dan huruf yang seterusnya, so di sini tadi maf'al nombor 5 ni, nombor 4 tu maf'alun. Maf'al. Dan yang akhir sekali tahakama. Tahakama. Okey, apakah wazan dia? Tafa'ala. Tafa'ala. Okey, betul. Tafa'ala, di mana ha, kaf, mim adalah kata dasar. Fa, ain, lam. Ada huruf tambahan alif dan ta. Alif dan ta. Okey, jadi dah betul, bariskan tafa'ala. Wazan dia adalah tafa'ala. Betul. Jadi wazan dia tafa'ala, dan dalam senarai wazan yang kita dah belajar di baru ni, ada wazan-wazan yang ada alif di tengah kan. Tafa'ala, fa'ala. Antara makna dia, bila ada alif di tengah ni, dia akan, perbuatan tu akan berlaku lebih daripada satu pihak. Artinya dia bukan dia seorang buat benda tu, dia ada pihak lain. Jadi tahakama, dia telah menjadikan satu pihak lain sebagai hakim. Contohnya saya buat ayat, saya kata tahakama, mereka telah mendapatkan pandangan orang lain sebagai hakim dalam satu masalah. Okey ya. So wazan tafa'ala. Tafa'ala. Baik. Itu adalah at-tadribul awal, mengenal wazan ataupun mendapatkan wazan untuk perkataan. Jadi wazan ni lebih luas daripada wazan fi'il yang kita belajar baru ni. Hanya buat fi'il madhi atau fi'il mudhari. Tidak. Ada lagi belajar wazan-wazan yang lain. Okay, ada soalan? Ya, Aisyah. Ada nak tanya? Tak ada? Sila tekan. Okey, baik. At-tadribu tsani, zin. Macam tadi juga zin. Berikan wazan dia. Zin dia kata. Zin al-kalimatil lati tahtaha khat. Wazankan, berikan wazan untuk perkataan yang ada khat di bawahnya, ada garis. Di bawahnya ada garis. Itu yang pertama, berikan wazan. Ma'a istikhraj al-hurufil asliyah laha. Serta keluarkan huruf asal untuknya. Apa huruf asal dia? Lebih kurang seperti yang kita dah lakukan tadi. Okey. Fi'il ataupun al-jumlah al-ula, barakallahu fir rizqil halal. Allah telah memberkati di dalam rezeki yang halal. Allah telah memberkati rezeki yang halal. Barakallah fi ar-rizqi al-halal. Okay. Jadi dia nak perkataan barakah. Apakah wazan dan apakah fi'il asal? Apakah huruf asal? Fa'ala. Wazannya adalah fa'ala. Huruf asal dia barakah. Betul. Huruf asal dia barakah. Jadi kita tuliskan barakah. Boleh sambung, boleh pisahkan. Tak perlu baris sebab dia nak huruf asal saja, dia tak nak tahu apa fi'il dia. Boleh sambung ataupun boleh letakkan barakah. Macam tu pun tak apa. Sebab kita cuma nak tahu huruf asal. Buat yang nombor 2 ni pun boleh barakah. Baik. Yang kedua. Al-Imamu Malikun sahibul Muwatta. Al-Imam Malik adalah pemilik kepada kitab Muwatta. Muwatta ni nama kitab, nama sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Malik. Kitab yang dikumpulkan di dalamnya hadis-hadis. Kitab pertama yang mengumpulkan hadis-hadis adalah kitab Al-Imam Malik, Sahibul Muwatta. So sahib di sini pemilik, tetapi maksud dia pengarang lah. Literally it means pemilik lain, sahibun. Baik. Kita nak wazan dia, sahib. Wazan adalah fa'ilun. Fa'ilun, betul Sahib fa'il. Baik. Kata dasar. Huruf asal dia. Sad, ha dan juga ba. Sahib. Nah. Sahib Fa'il, sahib. Baik. Rakam salasa.
Qadimal musafiru min rihlatihi. Qadima, betulkan barisnya, bukan qadimu. Macam mana kita tahu ni salah? Kita dah belajar wazan fi'il. Ada tak fi'il yang wazan dia fa'ilu? Ada tak wazan fa'ilu? Yang kita belajar apa? Apa nak baca? Fa'ila ke fa'ilu ke fa'ili? Yang dalam wazan yang kita. Fa'ila kan? Jadi ni menunjukkan fi'il qadimu ni tak ada. Salah ni. Jadi yang betulnya adalah apa dia? Qadima. Qadimah lah ya. Jadi fi'il kita rujuk kepada wazan fi'il. Kalau tidak ada dalam senarai wazan, maknanya ada something wrong lah dekat perkataan itu. Di sini bukan qadimu, salah. Qadimal musafiru. Jadi dengan kita, kalau siapa yang menguasai nahwu ni, dulu lah ya. Dulu ilmu nahwu ni, kenapa ilmu nahwu ni dia penting sangat untuk orang Arab ni? Kerana dengan nahwu ni lah Al-Quran itu dapat dijamin supaya tidak orang tak salah baca kan. Sebab dulu masa zaman awal-awal Islam, orang Islam ni kebanyakannya orang Arab. Jadi orang Arab ni dia dah memang dah bahasa dia. Dia tak ada nahwu, dia tak belajar nahwu pun dia dah tahu dah. Aku nak baca apa ni? Nak baca baris depan ke, baris atas ke, bagi dia tak ada masalah kerana itu bahasa dia. Tapi apabila masuknya orang-orang yang bukan Arab, orang Parsi contoh kan, orang Parsi masuk Islam, orang Rom masuk Islam. Jadi masa tu dah macam-macam. Bila baca Quran dah macam-macam baris, macam-macam bentuk dibaca. Maka ulama-ulama kita, khalifah kita pun dia ciptalah benda-benda baru dia buatlah satu inovasi. Dia letakkan titik. Asalnya huruf Arab ni dulu titik pun tak ada. Jadi apa beza ta dengan ba? Hanya orang Arab saja yang tahu. Orang bukan Arab tak tahu. Maka direkalah dengan baris. Akhirnya direka dengan titik. Itu yang kita jumpa titik sekarang ni. Ada titik ba, satu titik, ta, dua titik kan. Tujuannya nak bagi orang bukan Arab boleh baca. Begitu juga dengan baris. Bila tidak ada baris dulu orang silap baca. Bila silap baca, silaplah makna ayat Quran tu kan. Sebab itulah nahwu ni amat penting sekali lah untuk orang Islam dahulu. Jadi kita boleh ceklah bacaan tu betul atau tidak dengan mengetahui baris ni. Baik, qadima al-musafiru min rihlatihi. Orang musafir itu telah datang dari perjalanannya, rihlah, trip dia, perjalanannya ya. So qadima artinya dia dah sampai. Dia dah sampai dari perjalanannya. Dia telah sampai. Baik. Fi'il, perkataan musafir. Okay, berikan wazan dia. Alif lam tu abaikan. Mana-mana ada alif lam kita tak nak alif lam. Mufa'ilu. Mufa'ilu betul Abaikan alif lam, tak perlu nak sebut al-musafir kerana al itu hanya tambahan. Mufa'il betul. Wazan mufa'il. Okey, kata dasar dia. Sinfara. Sahih. Sinfara. Dari perkataan safara, safar, perjalanan kan. Musafir, mim tadi, mim yang bagi depan, makna dia? Ingat lagi makna mim yang bagi depan? Maknanya orang kan, orang yang apa? Orang yang berjalan, musafir. Orang yang bermusafir. Traveller, musafir. Naam. Intasyara, nombor 4. Intasyara al-Islamu bisur'atin. Intasyara, tersebar. Islam itu tersebar dengan sur'ah, dengan cepat. Islam tersebar dengan cepat li adalatihi, kerana keadilannya, adalah keadilan Islam, maka Islam tersebar. Okey, wazan dia. Intasyara infa'ala. Okey, kita letakkan dulu betul ke infa'ala? Intasyara infa'ala. Saya letakkan di bawah ya. Intasyara. Kita kata wazan dia adalah infa'ala. Okey. Baris dia sama infa'ala. Baik. Jadi sekiranya kita kata intasyara ni wazan dia infa'ala, apa kata dasar dia? Apa huruf asal dia? Ta-shin ra. Okey. Jadi kalau kita kata wazan dia adalah infa'ala, maka kata dasar dia adalah ta-shin ra. Kalau kita rujuk dalam kamus, ta-shira ni tak ada. Tak ada perkataan ta-shin ra. Tidak ada perkataan ta-syara. Jadi itu menunjukkan bahawa apa tu? Kata dasar dia mesti ada dalam kamus. Ta-syara ni tidak ada perkataan ta-syara. Ifta'ala. Dia menunjukkan bahawa wazan ni tak kena.
Dia bukannya infa'ala. Kalau infa'ala, tasyara, tak ada bukan tasyara. Jadi infa'ala tak boleh. So kita cuba lagi satu wazan yang hampir sama. Ifta'ala. Ifta'ala, kita cuba lagi satu. Ifta'ala. Alif, fa, ta, ain, lam. Ifta'ala. Jadi apabila kita ambil wazan ifta'ala, apakah kata dasar dia? Nun shin ra. Fa, ain, lam kan? Fa, ain, lam. Jadi di sini kata dasar dia adalah nun, shin, ra. Jadi kita letakkan kata dasar dia di sini nun, shin, ra. Rujuk kepada kamus, ada perkataan ini. Nasyarah bermakna menyebarkan. So nasyarah, menyebarkan. Nasyarah fil Facebook, dia menyebarkan ataupun dia publish lah ni makna. Nasyarah fil YouTube, dia publish dekat YouTube. Nasyarah. Ifta'ala, dia tersebar. So maknanya dia dekat-dekat kan? Tersebar. Maka ini menunjukkan yang betul adalah ifta'ala bukan infa'ala. Jadi jangan terkeliru ya, kita nampak alif nun saja mesti terus infa'ala. Tak mesti. Kerana kalau nun itu huruf tambahan betul lah. Tasyarah huruf asal. Tetapi dalam kes ni, nun itu huruf asal. Jadi bila nun itu huruf asal, bukannya infa'ala, sebaliknya ifta'ala. So nombor 4 ni boleh take note lah. Bukannya infa'ala, tapi sebaliknya ifta'al. Baik. So ifta'ala. Ifta'ala dan huruf asal dia tadi kita dah sebut nun, shin dan juga ra. Baik. Untuk nombor 4. Nombor 5. Nombor 5. Allahumma habli dzurriyyatan salihatan. Allahumma ya Allah. Jadi Allahumma ni dah ada mim di situ dah bermakna ya Allah. Dalam doa kita kan selalu sebut Allahumma. Jadi bila kita guna ya Allahumma, tak payah lagi nak kata ya Allahumma, tak boleh. Salah. Kerana ada humma tu dah bermakna ya. Jadi kalau nak kata Allahumma, Allahumma saja. Kalau nak guna ya Allah. Jangan gabung ya Allahumma. Baik. So Allahumma habli. Ya Allah, berikan, kurniakan. Hab ni maknanya kurniakanlah. Kurniakan kepadaku zuriat yang baik. Kurniakan kepadaku zuriat yang baik. So fi'il dia di sini adalah perkataan hab. Hab. Jadi kalau kita lihat di sini ada 2 huruf sahaja. Menunjukkan ada huruf yang dibuang. Ya. Dan kalau ikut pelajaran kita tadi, huruf yang dibuang itu adalah huruf Ain. Itu ain yang dalam pelajaran. Tapi dia bukan mesti ain. Huruf apa tadi yang dibuang tadi? 3 huruf tu. Alif, Waw ya, iaitu huruf illah. Jadi kita jangan terus buang ain dia, tak boleh. Kena lihat apakah huruf illah, di mana berada huruf illah. Kerana huruf illah itu ada masanya berada pada yang di depan, pada huruf fa. Ada masanya pada huruf ain yang di tengah, ada masanya berada di hujung. Jadi kita kena lihat kata dasar dia dulu. Oleh itu nak tahu di mana huruf illah dia, kena dapatkan apa kata dasar hab ni. Kata dasar hab ni adalah wahaba. Wahaba, bukannya hawauba. Bukan hawauba, wahaba. Wahaba. Jadi wahaba, di mana waw itu berada di depan. Jadi kalau kita padankan dia dengan fa, ain, lam, jadi mana yang dibuang? Waw dibuang. Oleh itu, bila waw ni dibuang, pada wazan dia mana nak dibuang? Pada huruf? Bukan ain ya. Jadi jangan kita kata ain, mesti ain. Tak. Tidak. Dia berdasarkan kepada di mana. Jadi ini apabila melibatkan harful illah memang sukar sikit lah sebab kita tak tahu apa kata dasar dia. Jadi untuk exam nanti kita akan cuba avoid lah harful illah ni. Harful illah ni cuma untuk pengetahuan sajalah ya. But not fair lah, kita nak kena belajar harful illah dulu barulah boleh buat yang ni. So di sini wahaba, fa tu dihilangkan, yang tinggal ain, lam. Jadi kita ikutkan baris dia. Hab. Jadi kalau hab, apa wazan dia tadi? Ain, lam saja kan? Al lah. Wazan dia al. Pelik sikit kan? Al. Asalnya wahaba, fa'ala, tapi dihilangkan waw. So hab. Jadi apa kata dasar dia? Ini pun masalah ni. Apa kata dasar dia? Kata dasar mesti 3 huruf. Yang kita dah tahu ha dan juga ba.
Apa yang dibuang tadi? Wow. Wow kan? Asalnya ada wow ya. Bila kita rujuk dalam kamus nak dapatkan apa makna hab? Hab. Asalnya adalah wahaba. Ini apa yang berlaku sebenarnya? Perkataan dia wahaba, menganugerahi. Kan ada nama Allah yang Allah Al-Wahhab kan? Kita kata Al-Wahhab, yang maha menganugerah. Al-Wahhab. Jadi nak minta sesuatu kita boleh guna ya Allah ya Wahhab. Wahai Tuhan yang maha menganugerah. Fi'il madhi yahab wahaba. Fi'il mudhari' yauhabu. Asalnya yauhabu. Yaf'alu yauhabu. Tetapi di sini apa yang berlaku? Ada huruf illah. Jadi huruf illah ni lemah. Yauhabu susah nak orang Arab tak suka baca ni. Yauhabu. Jadi apa yang berlaku? Dibuang. Dibuangkan yauhabu tu tinggallah yahabu. Jadi dia tinggal yahabu. Waw telah dihilangkan disebabkan dia huruf illah. Daripada yahabu tadi dia nak jadikan amar ikut proses yang kita dah buat tadi. Tu yang akhirnya tinggal hab saja. Yang kita baca Rabbana hablana kan min azwajina hablana. Tu dia lah tu. Hab. Jadi inilah dia. Hab. So ada huruf yang dah hilangkan iaitu huruf waw. Jadi apabila ditanya apakah huruf asal, waw tu kenalah letak sekali. Kerana memang dia adalah huruf asal untuk perkataan tersebut. Ya, boleh. Baik. Dan yang rakam khamsah, sita. Ini pun sama. Ini pun ada huruf yang dihilangkan. Qum. Bangunlah. Qumil laila. Bangunlah malam. Bangun malam tu maknanya buat qiyamul lail. Sebut qiyamul lail kan. Bangun malam. Qum lah tu. Qum. Bangunlah pada malam. Ini litahajud. Untuk solat tahajud. Bangun malam untuk solat tahajud. So kita nak tahu apa wazan qum. Ini pun ada huruf yang dibuang. Jadi nak tahu apakah qum, apa agak dia fi'il asal dia. Fi'il madhi dia apa? Nak kata bangun. Ada siapa tahu fi'il madhi dia? Qama. Qama. Okey betul. Fi'il madhi qama. Fi'il mudhari'. Yakumu. Yakumu. Betul. Qama yakumu. Okey. Jadi di sini apa yang ada? Ada harful illah kan? Ada harful illah. Qama yakumu. Di mana harful illah dia huruf yang ni, huruf yang kat tengah. Ain dia. Lihat di situ huruf illah dia daripada alif bertukar kepada waw ataupun daripada waw bertukar kepada alif. Jadi artinya huruf illah. Ini huruf illah lah ni yang ada yang bertukar-tukar dan dalam kes ni nanti dia akan dihilangkan. Yakumu. Jadi kita nak tukar kepada fi'il amar. Dalam proses yang kita dah tunjuk tadi kan, la taqum. La taqum. Ada dua tanda mati. Jadi bila ada tanda mati, dia terpaksa gugurkan waw. Dia gugurkan waw dan dia hilangkan ta tu, maka fi'il amar dia adalah qum. Itu yang jadi qum, kita kata qum, bangun. So bila qum, apa wazan dia? Mana huruf yang hilang pada wazan itu? Ain. Huruf yang mana? Yang fa ke ain ke lam? Ain. Ain dia hilang kan? Betul ya. Kerana yang hilang kat sini yang kat tengah. Yang kat tengah tu. Jadi ain dia hilang. Maka kum wazan dia adalah fa lam. Wazan dia adalah full. Wazan dia adalah full ya. Baik. So kita boleh letak di situ wazan dia adalah full. Bukannya al. Wazan dia full. Fa lam. Baik. Itu yang untuk wazan. Bagaimana dengan huruf asal? Apa huruf asal dia? Qaf alif mim. Qaf alif mim. Mim. Okey, qaf alif mim. Kita kata qaf alif mim. Tapi kita tahu alif ni seperti yang saya dah sebut tadi ya. Alif tu sebenarnya dia ada asal dia. Dia bukan alif asal dia. Alif ni sama ada huruf alif, sama ada huruf waw ataupun huruf ya. Jadi apa dia huruf yang asal pada alif ni? Waw ataupun ya? Lihat di sini. Wow. Wow, kerana asalnya adalah qawama. Asalnya adalah qawama. Tapi orang Arab tak nak sebut qawama. Maka ditukarlah waw ni kepada huruf yang lebih sesuai, iaitu qama. Jadi wazan dia fa'ala. Di sini qaf waw mim. Untuk itu kita letakkan kata dasar dia bukannya qaf alif mim ya, bukan.
Sebaliknya qaf, waw, mim. Qawama. Ya. Jadi itu yang melibatkan harful illah. Jadi bila ada harful illah ni akan ada tambahan lah, daripada ada lain sikit daripada yang kita dah yang biasa tadi. Okey. At-tadrib al-tadrib jim. Tadrib jim zinil kalimat, sama, masih lagi zin, ma'a dhabtiha bisyakli, serta betulkan ataupun tentukan barisnya. Syakli bermakna baris, dhab ni maknanya kita nak tentukan macam mana cara nak baca. Betulkan dia dengan baris. Artinya kena letakkan baris lah pada wazan itu. Yang pertama ta'awun. Ta'awun. Wazan dia ni. Saya berikan clue dia. Huruf asal dia ain, waw, nun. Jadi wazan dia adalah dapat? Ta'awun. Huruf asal adalah ain, waw, nun. Tambah sajalah huruf kata dasar, huruf tambahan. Tafa'ul. Tafa'ul. Ta, fa, alif, ain, lam. Jangan tinggalkan kosong ni tanpa baris, kerana kalau letak ta, fa, ain, lam, dia boleh dibaca dua. Yang pertama, dia boleh dibaca kalau yang mengikut wazan fi'il yang kita belajar baru ni, tafa'ala. Jadi kalau kita kata tafa'ala, salah lah. Kerana dia bukan tafa'ala, wazan dia adalah tafa'ul. Ya, ada baris ni kan, tafa'ul. So letakkan baris. Bila dalam soalan nanti dia kata dhab bisyakli, udbud bisyakli, mesti nak letakkan baris dia. Itu maksud dia. Nah, tafa'ul. Ta'awun maknanya bertolong-tolongan. Ta'awun. Saling tolong-menolong. Ta'awun. Nah, imtihan. Imtihan kita tahu, peperiksaan. Imtihan. Kata dasar dia bukan tahan alif nun tapi mim ha nun. Itu kata dasar. Daripada perkataan imtihan. Ya. Baik. Iftial. Iftial, betul. Imtihan alif kata tambahan. Fa, ta, ain, alif, lam. Bariskan ya. Iftial. Huruf akhir tak perlu baris. Tak ada masalah. Iftial. Baik. Imtihan ujian. Iftial wazan dia. Maktabah. Maktabah. Ya, apa wazan dia? Maf'alah. Maf'alah. Kata dasar dia kaf, ta dan juga ba kan. So tambahan dia mim dan juga ta. So tambahlah mim, fa, ain, lam dan tambahlah ta. Baca dia, baris dia maf'alah. Maf'alatun. Jadi apa makna maf'alah? Apa makna maktabah? Dari segi library kan, selalu kita kata maktabah tu library. Maktabah makna lain, library, kedai buku, bookstore tu pun orang panggil maktabah juga. Jadi bukan mesti makna library. Bookstore pun kita panggil maktabah. Nama tempat. Tempat orang apa? Di sini bukan makna tempat orang tulis lah. Tempat banyak buku. Tempat buku. Kitab kan, kutub. Tempat buku-buku. Maktabah, maf'alah. Baik, madaris. Wazan seterusnya, madaris. Sekolah-sekolah. Madrasah kan? Mafa'ilu, betul. Mafa'ilu. Mafa'il. Ataupun yang hujung tu tak payah pun tak apa. Mafa'il. Madaris. Huruf asal dal, ra dan juga sin. Madarisnya mafa'il. Baik, mafa'il. Seterusnya. Istiftah. Istiftah. Dia pembukaan. Pembukaan. Istiftah. Istif'al. Istif'al. Betul. Istif'al. Bariskan. Istif'al. Istif'al. Naam. Tatawur. Tatawur. Perkembangan. Development. Tatawur. Tafa'alu. Tafa'alu. Ta. Fa. Ain. Lam. Tapi kalau kita baca tafa'alu, tak betul. Tafa'ulu. Tafa'ulu, betul. Ya, mesti ikut baris dia. Tatawur, tafa'ul. Kerana wazan yang ada tafa'ul. Tafa'al tak ada. Tafa'ala ada. Tapi dia akan bertukar kepada fi'il lah. Kalau kita baca tatawur, itu kata nama dia, perkembangan. Kalau saya baca wazan dia tafa'ala,
Tafa'ala dia akan jadi tatawwara, dia dah jadi fi'il. Sebab mengikut wazan fi'il kan, tatawwara telah berkembang. Telah berkembang tatawwara. So dia baris beza sedikit, perkataan berbeza makna ya, berbeza dari segi kata nama ataupun kata kerja. Naam, tatawwur, tafa'ul, alimun. Ini mudah. Fa'il. Fa'il. Okay, fa'il. Alim, fa'il. Jadi apa makna alim? Makna yang sebenar alim apa dia? Tadi kita dah kata fa'il ni makna orang. Orang yang apa? Orang yang alim. Yelah, orang yang alim. Ilmu. Orang yang berilmu kan. Jadi ada orang gunakan alim tu makna orang yang baik, orang yang banyak buat ibadat. Salah, tu salah terjemahan. Kalau tengok cerita Indonesia kan, dia sok-sok alim dia kata kan. Buat-buat baik. Bukan, itu tak betul. Alim itu bukan makna orang yang buat baik. Alim itu makna orang yang ada ilmu. Scholar lah kan, dia kata alim. So kalau nak kata orang baik, saleh. Jadi jangan silap guna. So alim, fa'il, orang yang apa? Ain lam mim, orang yang ada ilmu. Alim. Mu'amalah. Mu'amalah. Kata dah. Mufa'alah. Ain mim lam. Mufa'alah. Alah. Ya, sahih. Mufa'alah. Mufa'alah. Ya, apa dia mu'amalah? Baik, mu'amalat. Berbincang. Berbincang. Okey. Mu'amalat ni ada dua makna. Yang pertama, mu'amalat ni pergaulan. Dia bukan bincang, ya, bergaul. Pergaulan dia kata mu'amalatuna, pergaulan kita. Itu yang makna pertama. Makna yang kedua, itu makna istilah fiqh ataupun istilah apa nama yang dipanggil sebagai apa? Transaksi kewangan. Jadi apa-apa transaksi yang melibatkan kewangan dalam bisnes, perniagaan semua tu dipanggil mu'amalah. Itu yang kita ada bank mu'amalat tu kan. Dia ambil makna yang kedua lah. Bank yang ada transaksi. Itu dia. Mufa'alah. Mu'amalah. Dan yang akhir sekali, at-tadribul akhir li hadzal yaum, hati aslil kalimatil atiyah. Berikan apakah asal dia. Ini terus kalau dapat nampak asal dia terus berikan. Tapi dalam masa yang sama kita kenal lah wazan dia apa kan. Okey, yang pertama indafa'a. Apa asal dia? Dafa'a. Okey, so asal dia dafa'a lah. Dafa'a. So dal fa'ain. Apa wazan dia? Baris tak perlu sebab dia cuma nak asal kan. Kalau asal tu tak perlu jadikan dalam bentuk ayat. Boleh letak huruf-huruf saja. Dal fa'ain. So apa wazan dia? Kita dah tahu indafa dafa'a. Jadi wazan dia betul. Infa'ala. Infa'ala. Wazan dia infa'ala. So wazan tu tambah sajalah. Infa'ala Okey. Yang kedua. So indafa'a tadi maknanya dia bergerak dengan cepat. Dengan secara tergesa-gesa boleh juga dengan cepat. Indafa'a. Muqaranah, perbandingan. Kata muqaranah. Kata dasar. Corona. Corona, bukan coronavirus tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena dengan corona. Qaf, ra, nun. Qaf, ra, nun. Muqaranah, perbandingan. Jadi wazan dia apa ni? Mufa'alah. Ya, muqaranah, mufa'alah. Jadi wazan dia, huruf asal dia qaf, ra dan juga nun. Kan? Qaf, ra, nun. Jadi nak tahu kata dasar ni mesti tahu wazan lah. Istima'. Dapatkan wazan dia. Istima' wazan dia. Sama'a. Sami'a. Sin, mim, ain ya. Tapi baca dia yang betul sami'a lah. Sami'allah. Kita baca kan? Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang puji dia. So istama'a wazan dia. Sin tu huruf asal fa lah. Ifti'al ya, istima' mendengar, kita listening lah ni istima'. Maghdub ghairil maghdubi alaihim. Maghdub, apa kata dasar dia? Ghadaba. Ghadaba, gharin dad ba, tapi baca dia ghadiba kalau jadikan perkataan ni. Ghadiba artinya marah ghadiba. So apa makna maghdub? Wazan maf'ul. Tadi kita dah jumpa wazan maf'ul. Maf'ul bermakna yang apa? Yang dilakukan terhadapnya. So kalau marah, yang dimarahi, yang dimurkai. Itu yang kita baca dalam Fatihah kan.
Maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai terhadap mereka. Maf'ul ya, wazan maghdub. Fatih, ini mudah. Kata dasar Fataha. fa, ta dan juga ha ya. Wazan Ma. fa'ilun, fa'il. Wazan dia fa'il. Okay, wazan dia betul. Fa'il betul. Takallama berkata-kata. Takallama bercakap. Takallama bil arabiyah, bercakap Arab. Takallama. Ya, apa kata dasar dia? Kalama. Kalam, kaf, lam, ya, kaf lam mim. Betul. So asal daripada kata kalam kan, kalam kata-kata. So takallama berkata-kata. Baik, wazan dia takallama tafa'ala, betul. Tafa'ala. Tafa'ala ya, tu tafa'ala takallama. Tasamaha, saling bertolak ansur. Saling bertoleransi, tasamaha kita kata. Samaha. Sa mim ha. Jadi jangan mesti baca samaha sebab kita tak tahu apa bacaan yang betul. Sebab dia 3 huruf kan, kena rujuk kamu. Sama ada samaha ke, samiha ke, samuha ke, cek. Tapi di sini samaha lah. Tasamaha bertolak ansur. So wazan dia ta fa ala. Ni fi'il ya, tafa'ala. Baik. Dan yang akhir sekali istislam. Istislam. Salima. Salima. Sin, lam, mim. Ada 2 sin tu. Sin yang mana? Sin yang huruf kedua ke atau huruf keempat? Yang kata dasar? Keempat. Keempat ya. Okey, macam mana tahu keempat? Lihat pada wazan. Wazan dia istif'alun. Betul. Istif'al kan? Istif'al. Ya. Yeah. Istif'al. Jadi kita lihat di sini, kata dasar dia yang belakang ni lah. Fa ain lam. So sin yang keempat tu. Betul So alif sin ta yang depan tu adalah huruf tambahan. Okay, betul. Fa hadza huwa darsuna. Ini pelajaran kita Jadi boleh latih lagi lah. Nampak saja perkataan, cuba cari apa wazan. Cumanya bukan semualah, bukan 100% perkataan Arab ni dia ada wazan tidak. Sebahagian besar ia ada wazan. Ada perkataan yang dia tidak ada wazan. Artinya apa? Artinya perkataan Arab ni ada yang boleh kita berubah daripada satu perkataan tukar. Ada perkataan yang memang tak boleh berubah. Contohnya perkataan abun. Abun sajalah, dia tak boleh bertukar jadi tak boleh. Tapi ada perkataan yang boleh bertukar. Baik. So ada soalan tak? Apa-apa? Ustaz. Ya. Maksudnya dalam exam tulis satu-satu huruf, bukan Kalau- sambungkan. Ya, kalau dia minta wazan tulis satu-satu huruf. Sebab dia cuma nak tahu huruf asal saja. Dia tak nak tahu fi'il apa. Tapi kalau sambung pun tak apa, tak ada masalah. Boleh ya, tak ada masalah. Okey, ada soalan lain? Okey, so kalau tak ada, kita tangguhkan dulu kelas kita ni dengan sebelum tu besok ada presentation grup kedua kan? Nak buat pukul berapa? Pukul 11 ke? Pukul pagi? Pukul 8.30? 8 suku. Grup kedua. 11. 11 okey, grup ke 11 ya. Baik, kelas pagi tu kita start 8 suku lah ya, sebab saya 8 takut tak sempat balik hantar anak. Okay, so nakhtatim bi tasbih kafara wa surah al-asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Salam. Syukran Ustaz. Afwan ila liqa.